Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمنا سليمان وكلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال سبحنا طلبنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا رب الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين وحسن المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam kebaikan, dan tiap-tiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita itu adalah nikmat yang sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita duduk dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini, qal muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan baca olehmu Qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya, supaya terpelihara daripada waswas syaitan, dan hadirkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kosongkan hatimu daripada waswas segala pekerjaan dunia, dan engkau tilik dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu, kerana Allah Subhanahu wa taala tiada menerima akan sembahyang hamba-Nya itu melainkan dengan hadir hati kepadanya ya Allah, serta khusyuk, yakni tetap segala anggota serta hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khada', yakni hadir hati serta menghina akan diri. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan baca olehmu Qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya, supaya terpelihara daripada waswas syaitan. Di antara adab solat, adab sembahyang yang perlu ada di dalam orang-orang yang musalli, orang-orang yang sembahyang, ialah kita sebelum sembahyang kita mesti membaca perkara-perkara yang dibenci oleh syaitan. Itu antara perkara dibenci oleh syaitan adalah kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Sebab apa? Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sangat kita duk baca Qul a'udzu bin nas, dan di kalangan para ulama-ulama ada pula buat bacaan-bacaan lain, seperti amantu billah. Kalau kita tak mau baca Qul a'udzu birabbin nas, kita baca amantu billah. Sebab bersandarkan pada suatu hadis Nabi SAW, yang mana syaitan ni bila kita duduk seorang, syaitan pasti akan hadir dalam diri kita. Bila kita tengok keindahan alam, kita tengok langit, pasti kita akan berkata, siapakah yang menjadi langit? Maka sudah tentu kita akan menyatakan Allah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, maka kita melihat bumi, pasti dalam hati kita siapa yang menjadi bumi, maka sudah tentu kita akan kata Allah. Maka syaitan akan mari tipu daya kepada kita. Dia akan berkata, siapa yang menjadikan Allah? Dah langit Allah jadi, bumi Allah jadi, lepas tu siapa yang menjadikan Allah? Ini syaitan akan mari pada tiap-tiap orang. Orang duduk seorang-seorang, bila duduk seorang-seorang, dia akan fikir akan ketuhanan. Dia tahu bahawasanya fikir akan zat Allah itu fatuhliku, binasa. Dia tahu, tapi dia suruh fikir juga. Sebenarnya kita boleh membahasnya,
tiada yang menjadikan Allah ini qiyamu bihi qiyamu bi nafsi. Kita boleh faham begitu. Maka kata Rasulullah, jangan kamu cakap banyak, katakanlah amantu billahi wa rasuli. Tu pendek saja. Mari mikir Tuhan ni besar duk tak kursi, maka amantu billahi wa rasuli. Tiap-tiap barang yang tergambar pada akal Tuhan itu gini-gini, maka itu bukan Tuhan, itu adalah makhluk. Itulah adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Kalau Nabi Musa AS nak melihat Allah, nak melihat zat Allah, Allah menunjuk sedikit saja cahaya dia, bagaimana bukit Tursina tu hancur. Tengok, ini apatah lagi dalam makhluk ataupun manusia lain selain pada Nabi-Nabi alaihissalam yang dapat melihat Allah adalah secara zat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja di atas dunia ini. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah syaitan ini juga Rasulullah suruh kita baca amantu billahi wa rasulih. Kita tak mau baca qul a'udzu billah, baca amantu billahi wa rasulihi, baru usalli fardhu isya'i, baru baca usalli. Ataupun kita baru baca qul amantu billah, ataupun boleh juga kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Darda dan Abu Hurairah, yang mana Rasulullah menyatakan, apabila kamu sampai pada tempat tidur kamu, bacalah Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika min an yahdurun. Itu di antaranya. Boleh juga kita baca ketika kita nak akad takbir. Sebelum kita nak akad takbir, kita tak mau baca amantu billahi wa rasulih, ataupun tak mau baca qul a'udzu binnas, maka bacalah Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika min an yahdurun, iaitu ya Allah, aku minta berlindung daripada engkau daripada gangguan hamazah ini, maknanya gangguan syaitan, wa a'udzu bika min an yahdurun, dan aku minta juga daripada gangguan daripada minta lindung daripada engkau ya Allah daripada kedatangan mereka itu. Mereka itu akan mari. Sebab kita telah baca dah hadis sebelum ini, pada silap 2019 sebelum ni kita telah baca dah hadis Nabi sallallahu yang mana Rasulullah menyatakan, iza ata solah, bila seorang tu nak mari sembahyang, bila orang itu azan, syaitan akan lari dalam keadaan terketuk-ketuk. Bila orang selesai azan, syaitan mari balik. Bila orang nak iqamah, syaitan lari balik. Bila selesai iqamah, syaitan mari balik. Lalu dia berkata pada telinga seseorang, uzkur kaza, ingatlah itu, ingatlah ini. Sebab itulah para ulama menyatakan, ketika kita nak akad takbir, disunatkan bahawasanya kita tengok pada tempat sujud. Tengok pada tempat sujud. Sehingga menyatakan perkara itu sangat memberi kesan kepada hati kita supaya tidak lalai. Nak akad takbir, Allahu Akbar, itu tengok pada tempat sujud. Jangan tengok pada benda lain. Sebab ketika itu syaitan mari dia berjalan dia mari nak suruh kita tengok. Kadang-kadang nak sembahyang, dia tengok berarti benda lain dulu. Dia tengok benda lain, jangan dia main benda lain dulu. Ada orang kadang-kadang dia nak sembahyang dah, dia pergi perhati benda lain, dia pergi ambil barang tu juga. Jadi kadang-kadang nak sembahyang dah, duduk di atas tikar sembahyang dah, nak akad takbir dah, jadi mata kadang-kadang tengok pada lain, dah ingat ni, dia pergi ambil pula. Kadang-kadang 5 minit 10 minit pula dah nak sembahyang. Itu di antara gangguan-gangguan syaitan. Itu di antaranya. Syaitan dalam kitab Jam'ul Jawami' pun ada, yang kita baca tiap-tiap malam Jumaat tu ada di belakang sekali akan ada. Dan ada kitab-kitab yang lain juga menyatakan tipu daya syaitan ini sangat halus. Dia tidak akan biar kita sembahyang gitu. Kita mula-mula dia akan tak beri kita sembahyang, kita pun nak sembahyang, dia kata baik apa, dia pergi. Bila kita dapat sembahyang, dia akan mari pula dalam hati kita, suruh uzkur kaza,
ingatlah itu, ingatlah ini, maka perkara-perkara yang kita tak mikir pun sebelum ni jadi boleh mikir dalam sembahyang. Itu adalah gangguan daripada syaitan. Dia nak ganggu kita, nak suruh kita ingat itu, ingat ini, ingat ini. Jadi mikir pula dalam sembahyang apa, lepas ni begini, tu kadang mikir pula selesai masalah urusan dunia, dia fikir pula dalam sembahyang, begini, na'udzubillah min zalik. Itu dia antara. Itu semua adalah gangguan-gangguan syaitan yang nak musnahkan ibadah kepada kita. Dan bila kita sudah kita jaga sembahyang kita ni jauh daripada gangguan syaitan, dan bahkan khusyuk dalam sembahyang kita, syaitan tak puas hati lagi, kata ulama berpandukan kepada Al-Imam Nawawi, yang mana syaitan ni akan buat pula kita akan membuat kita ini selepas sembahyang pula dia buat mari sifat riak pula, nak menunjuk pula manusia, dan kita buang sifat-sifat riak itu tak mari, maka syaitan buah mengalah sekali, dia akan buat seseorang itu merasa diri baik. Itu di antaranya. Syaitan tidak boleh nak menjahatkan seseorang, tak boleh nak mengganggukan seseorang apabila seseorang itu ikhlas, khusyuk dalam beribadah pada Allah. Syaitan akan buat yang terakhir merasa diri lebih baik. Aku semayang khusyuk ni. Orang sebelah tu makmum sebelah tu khusyuk dak tahu. Nampak dulu Allah, nampak sengah tu. Tu kadang-kadang. Jadi syaitan dia tidak boleh nak menjahatkan kita. Dia akan hantar dalam hati kita merasa diri kita lebih baik daripada orang, bahkan merasakan diri orang lain hina. Kita lebih baik, kita bagus, ibadah khusyuk, kita ibadah Allah Ta'ala terima begini. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah gangguan-gangguan syaitan yang dinata oleh ulama di dalam beberapa kitab mu'tabar. Ini sangat bahaya. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itulah disunatkan kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Bacalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tu kalau boleh. Kalau sini ni kalau kat Masjid Setiu tu, Pok Aceh tu imam biasa. Qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas. Ambil baca tu. Molek juga. Maknanya membaca secara kuat Qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, supaya mengingati orang, supaya membaca perkara yang diganggu oleh syaitan. Itu di antaranya. Yakni supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada iaitu waswas daripada gangguan syaitan. Sebab apa disuruh kita membaca Qul a'udzu bin nas? Supaya terpelihara daripada waswas syaitan. Syaitan ni dia akan ganggu kita, dia tak puas hati, dia tak mau duduk dalam neraka seorang, tapi dia iaitu nak ajak kita, sebab dia tahu api neraka ini sangat pedih bagi dia. Api neraka bahan bakar ini sangat sakit bagi dia. Jadi sebab itulah dia nak juga kita ni bersama dengan dia. Dia api dah kan apa sakit juga. Seperti mana yang dibahaskan ulama Asy-Syaukani, Imam Syaukani rahimahullahu taala, maka walaupun dia dicipta daripada api, dia tetap puasa pedih juga, puasa sakit juga. Seperti mana kalau tanah kena pada kita puasa sakit juga. Orang ambil tanah, kupar tanah tu, orang lepas pada kita, sakit tak? Sakit. Orang ambil debu debu daripada tanah, letak dalam mata, sakit. Tu walaupun sedangkan kita dicipta daripada tanah, maka sepatutnya kita tak sakit lah. Bila ada pukulan daripada tanah, ataupun orang ambil kita, orang rembah atas tanah, sepatutnya kita tak sakit lah, sebab kita ni dicipta daripada tanah. Tapi sakit juga. Itulah gambaran syaitan. Dia sungguh takut kepada api neraka, maka dia nak ajak kita sekali. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita. Dan hadirkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kosongkan hatimu daripada waswas segala pekerjaan dunia. Yakni bila nak sembahyang ni, yakni sebelum sembahyang ni, sebelum nak akad takbir ni, barang-barang sebelum akad takbir belaka ni, yakni kita hadirkan hati kepada Allah. Ya Allah, aku nak sembahyang ni,
terimalah ibadah aku, jadilah aku dan orang khusyuk. Tu dan kosong hatimu daripada waswas, daripada pekerjaan dunia. Yani apa-apa urusan dunia yang kita sibuk, yang kita duk buat, letak tepi sekejap, letak buang sekejap. Nak sembahyang ni, nak menghadap Allah ni, bukan nak menghadap agung, bukan nak menghadap raja. Nak menghadap raja, lalai hati pun barang tak tahu, agung tak tahu, raja tak tahu, pemimpin tak tahu. Tapi bila menghadap Allah, Allah lah, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah mengetahui barang dalam hati kamu, apa yang kamu duduk dalam tu, tidak tersembunyi sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan hadis kursi, hai anak Adam, kamu beribadah kepada siapa wahai anak Adam? Aku melihat hatimu sentiasa lalai daripada aku ketika beribadah kepadaku. Yani Allah melihat hati kita ni. Orang lain mungkin tengok, khusyuk dia sembahyang ni, bagus ni. Tapi Allah sajalah tahu bahawasanya hati dia ni ahli panggil duk ingat kepada siapa. Maka kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, malulah kamu kepada Allah, Allah mengetahui barang yang dalam hati kamu. Itu di antaranya. Maknanya kita disuruh kosongkan segala pekerjaan-pekerjaan dunia. Ketika kita nak sembahyang, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Saya sembahyang payah juga, mari juga. Maka kata ulama, hadirkan hati kita Allah, 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 Allah. Maknanya ada hati kita sebut semua Allah, yang sebut belafaz. Maknanya Allah, Allah dalam hati kita tu, supaya Allah kosongkan kita pekerjaan tu. Dah, mari juga. Saya tak akan nak buat dah. Kadang-kadang siapa nangis? Ada seorang hamba Allah tu, dia bagi tahu Allah, saya ustaz siapa nangis saya. Payah nak khusyuk ni. Memang barang khusyuk ni payah. Barang yang mudah disebut di lidah. Tak kira siapa dia, ustaz ke, tuk ke, mufti ke, tuk qadi ke, mudah khusyuk. Awak sembahyang mesti khusyuk. Mudah disebut. Semua orang mudah disebut. Memang khusyuk ni barang payah. Tetapi kita kena usaha supaya datang yang khusyuk. Maka dengan kita usaha, Allah melihat usaha kita itu, maka itu suatu rahmat daripada Allah. Bila ada rahmat, maka sudah tentulah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita baca, bila kita sudah sembahyang, kata Imam, iaitu Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Disunat duduk sekejap. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun selalu. Setengah ulama kata tidak afdal. Duduklah 3 minit ke 2 minit sekejap. Sebab apa? Fikir akan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita berterima kasih, bersyukur pada Allah kerana Allah memberi taufik, pertolongan kepada kita dalam mengerjakan ibadah pada Allah. Yakni melalui pertolongan Allah lah kita dapat sembahyang, lebih lagi sembahyang berjamaah, lebih lagi sembahyang yang fardu-fardu yang besar seperti Isyak subuh ni, fardu-fardu yang sangat besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah kita minta pertolongan Allah, kita usaha. Sebab itulah Imam An-Nawawi yang selalu sebut, bahkan Imam Nawawi menakalkan, diri kamu usaha nak mendapatkan sembahyang batin, yakni khusyuklah sembahyang batin itu, nak hadir hati itu, maka hendaklah, maka itu suatu ibadah, dapat pahala dah. Diri kita usaha nak menjadi orang yang golongan-golongan khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Dan engkau tidik dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu. Kerana Allah Ta'ala tiada menerima akan sembahyang hamba-Nya itu melainkan dengan hadir hati kepada Allah serta khusyuk, yakni tetap hati segala anggota serta hadir hati kepada Allah, dan khada', yakni hadir hati serta menghina akan diri. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi di antaranya, bila kita nak sembahyang lalu kita angkat takbir, maka kita pastikan
kita didikkan mata hati kita ni, iaitu panggil suatu mata hati ni dalam istilah tasawuf panggil musyahadah. Kalau musyahadah, kalau kita mengaji kitab Arab kan, biasa musyahadah duduk dalam kitab fiqh, orang panggil bukan makna pandangan mata hati, itu pandangan mata kepala. Mata kita dua ni kena tengok ain najis ni banyak mana, hilang ke tak, itu orang panggil musyahadah dalam ilmu fiqh. Adapun ilmu dalam ilmu tasawuf adalah pandangan mata hati kita. Mata hati kita ni bila Allah buka, kita akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hadis Nabi SAW berkaitan dengan ihsan. Ketika Jibril menyamar jadi orang, dia mari kadang berlutut sama Rasulullah, dia bertanya mal iman, mal Islam, mal ihsan. Dia tanya ihsan itu. Bila tanya begitu, Rasulullah jawab apa? Setelah Rasulullah kata, engkau lah dapat Allah dan Rasul saja dapat mengetahui. Dia kata, sebutkanlah. Kalau Rasulullah kata tentang Islam, dia kata saddaqta. Rasulullah sebut tentang iman, saddaqta, benar engkau. Bila ditanya tentang ihsan, lalu Rasulullah menyatakan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sembahyang ni seolah kita melihat Allah. Tu panggilnya. Itu ka'annaka tarah tu orang panggil kena syuhud billah. Ini orang yang ahli, orang hebat-hebat lah, yang ada hang, Yazi, Bustami, banyak lagi, Syekh Qadir, orang wali-wali Allah ni. Jadi kalau kita dapat makam gini, alhamdulillah tu. Kita sembahyang seolah orang panggil seolah kita duduk di hadapan Allah ni. Kita merasai begitu. Maka itu anugerah Allah, dan mestinya jadi wali. Tapi kalau kita sembahyang kita dapat rasa Allah sedang, iaitu seolah kita di hadapan Allah, maka alhamdulillah dah begitu. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu tak boleh begitu, sebab makam tu payah. Fa illam takum tarah fa innahu yaraka. Jika kamu tidak dapat melihat Allah, memang kita tidak dapat lihat Allah. Mana mungkin kita dapat melihat Allah? Masuk ke annaka tarah tadi tu, maknanya syuhud, mata hati kita tu. Kita nak tengok Allah ni tak boleh. Tu mata hati kita nak syuhud tengok Allah. Maka tak boleh juga. Bila begitu, fa innahu yaraka. Fa innahu di situ pula ka annaka tarah, ya ini syuhud billah. Fa innahu di situ pula dibahaskan oleh para ulama seperti mana Imam Ghazali, yang mana yakni fa innahu yaraka, maka jika engkau tidak dapat melihat Allah, maka sungguh ia melihat engkau. Begitu. Mana kalau kita tak boleh melihat Allah, maka kita iaitu yakin, ya, fa innahu yaraka, yakni i'tiqad fil qalbi. Kita i'tiqad dalam hati kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Wahai si fulan, wahai si fulanah sekian-sekian, mu ngadap manusia ke main, kamu beradab terletiknya begitunya, mu ngadap aku ni barang saja. Ini adalah hadis kursi, saya ambil mafhum dia. Kamu ngadap manusia, kamu pakai wangi yang itu, pakai yang comel begini, mu ngadap aku muat barang saja. Sedangkan makhluk itu makhluk fana, aku ni bakok. Kenapa kamu wahai anak Adam? Kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Syekh Ibn Atha'illah dalam kitab Hikam, dia menyatakan bahawasanya orang-orang setengah daripada orang-orang yang ditipu daya oleh syaitan, tak kala dia mengadap manusia, dia pakai pakaian wangi, dia pakai pakaian comel. Tetapi bila menghadap Allah, setengah daripada tipu daya syaitan dan suatu akhlak yang keji pada diri seseorang, dan makam dia tidak boleh naik, duduk situ saja, adalah orang yang menghadap Allah buat barang saja. Menghadap manusia
buat pakaian comel wangian, tak salah lah. Itu ada hubungan hablum minan nas, tu tak lari. Tapi bagaimana hablum minallah, kita mengada Allah, kalau dia cacat dengan manusia, yakni pakaian dia dah berapa comel di hadapan manusia, tidak menjadi masalah. Tetapi bila dia menghadap Allah dengan pakaian yang tidak comel, maka ini setengah daripada ijabah. Ada ijabah, ada ijab juga di situ. Ada terhijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti mana juga disebut oleh Syekh Qadir Jalani, apabila Allah memberi harta pada dia, Allah memberi berbagai nikmat kepada dia, kesihatan ke apa ke, tiba-tiba dia melupai Allah, maka Allah akan menjadikan harta itu, kesihatan itu, apalagi nikmat-nikmat yang Allah beri kepada dia, Allah akan menjadi hijab dia dengan Allah di dunia maupun di akhirat. Nak buat ibadah ganggu sama, nak buat ibadah ganggu sama, Allah akan buat begitu sampai dia mati. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga bila seseorang itu mengejar ibadah pada Allah, kata Ibn Atha'illah, dia tidak yakin i'tiqad dalam hati begini, Allah akan buat perkara-perkara yang mengganggukan ibadah-ibadah yang lain. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah kita kena i'tiqad dalam hati. Soal kita payah nak mari tu ganggu ibadah, itu biasa orang awam, sebab kita sibuk dengan urusan banyak. Urusan dunia, urusan sini. Lalu kita nak mari jalan, nak mari jinak dengan agama, nak cari redha Allah. Bila dengar hadis begini, hadis Nabi SAW ni, payah sungguh. Macam mana ni Allah? Macam mana ibadah saya? Tenang, jangan bogor-bogor apa. Naik rumah, jangan naik rumah, jangan lopak selalu, naik tangga dulu, naik pekat-pekat dulu. Itu di antaranya. Cuma atas diri kita ni ada kecenderungan kita terhadap nak mendapat khusyuk, nak hadir hati, nak yakin Allah Ta'ala lihat tu. Ada kedak sebenarnya hati kita. Sedangkan dia barang payah, kita buat barang saja. Pekerjaan yang lain, urusan dunia yang payah, kita boleh usaha dapat. Orang berdaki bukit di India naik sampai Soho tu. Barang payah boleh naik juga. Ada orang mati, ada orang ni, tapi usaha untuk mendapat masyhur ataupun sebagai disebut-sebut oleh manusia, dia sanggup naik gini walaupun penat lelah gini, naik juga dengan batunya, membahayakan nyawa dia. Hak ni tidak membahayakan nyawa, duduk saja di atas tikar sembahyang, hadirkan hati pada Allah. Allah sedang melihat aku ni, maka ya Allah, berilah aku sembahyang batin, iaitu khusyuk. Yakni khusyuk itu tetap segala anggota serta hadir hati kepada Allah. Khada' ni, kalau khada' sini dia terjemah selalu khada', yakni mana rendah diri. Kalau dengan manusia rendah diri panggil tawaduk. Orang panggil kita rendah diri sesama kita ni, orang panggil tawaduk. Kalau rendah diri dengan Allah, khada', betul beza. Itu di antaranya. Jadi bila kita nak sembahyang, hadirkan hati dan hati kita ni khada', yakni merendah diri kepada Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak begini ya Allah. Manusia memandang mulia pada aku ya Allah. Ini disebabkan Engkau menjaga aku, Engkau memelihara aku, dan Engkau menutup keaiban-keaibanku. Mulia yang Engkau ya Allah. Kerana Engkau mulia aku inilah. Kadang-kadangnya manusia tak tahu tentang keburukan aku, keaiban aku. Ini di antaranya Allah maha mulianya seorang hamba. Bila hamba nak menjalan hati ke hadratillah, Allah mengambil hamba itu, Allah menuntut keaiban-keaiban hamba itu, sehingga pandangan mata manusia melihat begitu baiknya manusia itu, baik mulianya manusia itu, rajinnya ibadah itu. Ini disebabkan Allah memelihara kita, sebab kita ada iltizam, ada kesungguhan nak mendapin diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Dan menghina akan diri kita. Begitu juga apa panggil tazallu, ya, khusyuk, khada',
khusyuk, hati-hati pada Allah, khada, rendah diri pada Allah, tazallu, menghina diri di hadapan Allah. Hina, ya Allah, aku ni manusia hina. Mu duk bagi aku sihat lama, aku duk janji mu kalau aku sihat aku nak buat ibadah, tapi aku dah buat ibadah juga padamu ya Allah. Hinanya aku ya Allah. Tu di antaranya, bila mari sakit baru teringat nak buat ibadah. Aku ni hina ya Allah. Biar mari perasaan hina. Kalau berasa hina, maksudnya ada perubahan lah. Bukan maksud hina di hadapan Allah. Tak ada perubahan diri. Tayyub panggil taghayyub bin nafsi, tidak ada perubahan pada diri. Itu tak jadi. Maknanya bila kita hadir kehinaan dalam diri kita pada Allah, maka ada perubahan pada diri kita. Menghina diri di hadapan Allah adalah wajibun mutlaqan. Wajibun mutlaqan. Wajib sungguh-sungguh. Tak panggil tak gua dah. Macam orang mengaji tajwid lah. Dia ada izhar halqi, ada izhar mutlaqan. Izhar halqi ni yang kita sudah tahu dah tu. Tapi izhar mutlaqan ni adalah hak barang-barang payah tu. Ad-dunya dalil wa fid dunya dalil. Ad-dunya kena nyata bersungguh daripada izhar halqi. Itu di antaranya. Itu di antara yang disebut oleh para ulama bahawasanya kita mesti hadir di hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghina tazallu, menghina khada, rendah diri. Ada satu lagi apa lagi? Itu jadi nakal Imam Zakir Al-Ansari. Itu tafahum, memahami ayat. Setiap kita baca ayat tu, kalau boleh kita tahu makna dia. Tahu. Itu satu lagi tafakkur, iaitu berfikir, iaitu akan kelalaian kita pada Allah dalam sembahyang ni. Maknanya kita tetap hati kita tu. Jadi sebab itulah menghina diri di hadapan manusia adalah haram, menghina di hadapan Allah adalah wajib. Itu di antaranya. Sebab itulah disuruh Rasulullah bila seorang sahabat mari ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, hati aku ni tak khusyuk ya Allah. Ya Rasulullah. Rasulullah kata, Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a. Banyak doa begitu. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a, ataupun Allahumma inni as'aluka qalbi khashi'a. Itu di antaranya. Khashi'i. Itu bahasa orang ataupun baca umum pun tak apa dah. Tapi kalau kita baca ialah faharat ni, kalau kita baca seorang untuk diri kita saja. Tapi kalau kita baca ramai, dia kena belaka ahli keluarga kita. Hak jenis mayan dan khusyuk kena juga. Sebab itulah banyakkan berkaitan dengan khusyuk. Rasulullah doa, Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a. Baca mulainya kata ulama, baca ramailah supaya ahli keluarga kita ni hak yang tu Allah beri khusyuk juga. Sebab khusyuk ni barang payah. Tu usaha, maknanya bila kita usaha Allah Ta'ala akan beri, Allah Ta'ala akan letakkan hati kita itu di antaranya. Sebab itulah lebih lagi kita nak mari di surau. Nak mari di surau, salah satu orang yang selalu mari di surau, mari sejid perjalanan tu, Allah akan menghapuskan iaitu dosa-dosa dia. Allah 10 kejahatan Allah Ta'ala hapus, dan 10 kebajikan yang Allah beri pada dia. Mana orang nak mari surau, perjalanan dia nak mari surau tu Allah Ta'ala hapus dah. Maka ketika itulah kata ulama, ketika Allah memberi kelebihan kepada dia tu, maka banyaklah baca Allahumma ja'alni, ataupun Allahumma ja'alni qalbi nura, beri cahaya hatiku, ataupun Allahumma inna nas'aluka ilman, Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a, ya Allah, jadikanlah hati nu khusyuk ya Allah. Ada barang lain tu aku duk sibuk lama dah ya Allah. Dia aku ni nak menghadap-Mu ya Allah. Jadilah hati aku nu khusyuk ya Allah. Engkau sahaja yang dapat memberi pertolongan. Tidak ada sesuatu yang memberi pertolongan yang sebenar adalah Engkau ya Allah. Itu di antaranya. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucap olehmu qad qamatis solat. Ini di luar sembahyang pun boleh, adalah sembahyang pun boleh. Mana hati-hati ni, maknanya sebelum nak sembahyang tu tetap dah anggota kita sebelum tu bila nak iqamah ni. Itu di antaranya. Maka baca olehmu qad qamatis solat. Setelah itu maka berniat engkau sembahyang, maka engkau berserta niat itu dengan Allah. Jadi sekali itu dulu kita berhenti di situ. Maka ucap olehmu qad qamatis solat. Jadi mudah-mudahan
apa yang kita dengar pada pagi ini yang disebut oleh ulama dalam kitab ini, mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik, memberi kekuatan dalam kita mengerjakan yang disebut oleh para ulama tentang sembahyang batin. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita daripada gangguan-gangguan syaitan laknatullah alaihim. Mudah-mudahan Allah Taala memelihara kita dan menjadi kita orang-orang khasyiin, orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil alamin ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكلنا بالتقوى وأجمنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.